Hai, Assalamualaikum. Untuk fokus pada minggu hadapan bagi pair GBP JPY, untuk minggu hadapan pada Mac 30 hingga April 3, pada 30 Mac dan hingga 3 April untuk minggu hadapan. Untuk pair GBP JPY. Baik, sebelum tu kita lihat sedikit throwback untuk minggu lepas. Saya dah share video fokus pada minggu lepas dekat channel KFX, channel YouTube KFX Academy. Jadi pada minggu lepas kita ada cuba analisa zone dominan dekat sini dan dia ada buat breakout, breakout yang jelas, dan ada setup CS volume dekat sini yang mengatakan buyer pun masih kuat. Buyer masih kuat dekat sini. Kemudian jika dia buat dominan yang baru, pada minggu lepas berlaku dominan yang baru, dan jika breakout, pada analisa saya yang lepas, jika dia buat breakout buy, maka kita akan terus intai untuk setup buy. Di mana keadaan di sini situasi menunjukkan buyer mendominasi pasaran. Jadi dan jika berlaku breakout dominan yang baru yang ini, jika dia buat breakout sell, maka kita akan intai sell pada time frame M15 dengan syarat H1 buat confirmation. Jika dia buat breakout sell, dia turun macam ni. Dan selepas itu kita dapat lihat di sini ada breakout sell. Kat sini ada breakout dominan yang baru, breakout sell, maka pada awalnya kita akan intai untuk sell, untuk setup yang ini, tetapi buyer masih lagi kuat. Kita akan intai sell dengan syarat ada M15 dan buat H1 pun buat dominan yang breakout sell juga untuk kita confirm, untuk cari entry sell. Tetapi pada selepas itu dia buat dominan yang baru. Dia buat candlestick dominan yang baru dekat sini. Ada candlestick dominan yang baru, kemudian buat breakout buy, maka tidak ada lagi sell. Sell tidak lagi valid. Kat sini ada dominan yang lebih baru ataupun candlestick dominan yang terbaru yang buat breakout buy, maka dekat sini buyer masih lagi akan follow setup buy yang berlaku dekat sini. Setup dominan breakout buy yang ada dekat sini. Jadi buy lebih valid berbanding sell. Kemudian pada minggu lepas juga anda boleh lihat video pada minggu lepas, pada bermula daripada minit ke-5 untuk pair GBP JPY fokus pada minggu lepas. Pada bermula minit ke-5 anda boleh lihat dekat situ saya dah huraikan setup yang berlaku pada minggu lepas. Hanya akan seller hanya akan kuat jika dia turun mematikan dominan breakout setup buy yang ini. Setup dominan buy yang ini, jika price turun dan mematikan candle bear, berjaya mematikan setup buy, barulah seller betul-betul kuat. Jadi jika dia tidak mematikan setup ini, maksudnya buy masih lagi valid. Buy masih lagi valid. Dan akhirnya dekat sini dalam zone sini dia buat dominan yang baru yang buat breakout buy, maka dekat sini dia buat kenaikan yang baru selepas dia buat setup dominan. Cuba kita lihat dekat sini, kita ambil daripada sini, jika entry kita pada time frame 15 lebih kurang dekat sini dia buat kenaikan lebih kurang dalam 550 pip untuk pair GBP JPY. Okey, jom kita tengok sekejap mapping pada minggu lepas. Okey, jadi alhamdulillah rezeki pada minggu lepas untuk pair GBP JPY
Okey, jadi kita nak intai pula untuk setup pada minggu hadapan. Okey, untuk 30 Mac hingga 3 April 2020. Okey, jadi apa setup yang ada untuk kita pada minggu hadapan. Okey, yang kita dapat lihat dekat sini. Okey, formation ataupun formasi candlestick untuk yang sudah siap pada minggu lepas masih lagi menunjukkan buyer masih lagi kuat. Okey, buyer masih lagi kuat. Tidak ada satu pun tanda di mana seller cuba buat kekuatan. Okey, cuba kita lihat kat sini. Dominan yang terdekat satu di sini. Dan yang kedua adalah di sini. Jadi ini adalah setup masih lagi dominan mengatakan kuat untuk buy ataupun buyer masih lagi mendominasi pasaran untuk pair GBP JPY. Okey. Jadi untuk minggu hadapan kita hanya perlu intai untuk setup re-entry. Jika setup ni masih lagi valid, okey, memang masih lagi valid. Hanya pada minggu depan kita gunakan untuk setup re-entry buy. Gunakan time frame H1. Okey, pada time frame H1 kita lihat dominan yang terdekat adalah di sini. Okey. Boleh intai pada time frame M15 untuk terus buy. Jika M15 ada buat candlestick dominant, okey, dah buat breakout buy ataupun dengan candle bull, maka kita boleh intai pada entry terus pada M15. Okey. Cuma pada awal minggu, itu pada hari Isnin ataupun Selasa, pastikan kita tunggu dulu H1 buat setup yang baru. Okey, H1 buat setup dominan yang baru. Okey, keadaan seperti ini. Ada zone dominan untuk time frame H1 dan kemudian breakout buy. Okey, baru kita intai balik untuk M15 untuk re-entry. Untuk setup re-entry untuk sambung perjalanan naik ataupun perjalanan untuk buy. Okey, dan jika H1 buat dominant breakout sell, okey, jadi akan ada kemungkinan akan berlaku dulu retest. Okey, jadi jika nak sell, intai pada setup M15 untuk sell untuk setup H1, iaitu setup sementara. Okey, setup yang berlaku pada time frame H1 adalah untuk confirmation dan untuk setup sementara sahaja. Itu setup untuk retest. Okey, bukan setup untuk arah. Sebab kita gunakan higher time frame iaitu H4, sekurang-kurangnya time frame H4 yang buat setup arah. Okey. Jadi untuk H1, jika dia buat contoh situasi yang ketiga. Okey, yang pertama adalah jika breakout buy, kita akan intai untuk setup re-entry buy. Situasi yang kedua, jika breakout sell, kita akan intai boleh juga untuk intai sell pada setup N15. Gunakan setup H1 sebagai arah sementara dan N15 untuk entry ataupun M5 untuk entry. Setup entry dan stop loss adalah di time frame M5 ataupun M15. Bergantung kepada setup time frame mana yang anda entry. Jika M5 stop loss anda. Jika M15, maka dekat M15 adalah anda punya setup, anda punya stop loss. Okey. Baik. Dan situasi yang ketiga, jika first dia buat breakout sell, kemudian dia buat kenaikan semula dan buat breakout mematikan. Breakout kali kedua mematikan setup sell pada time frame H1, maka kita boleh intai pada time frame 15, intai re-entry untuk buy semula. Okey, maka sell sudah tidak valid jika setup sell ini dimatikan. Itu contoh situasi yang ketiga. Okey, tetapi kita akan tunggu untuk pair GBP JPY ni. Sebolehnya kita intai pada setup H4. Okey, sekiranya H4 buat dominant. Okey, sekiranya H4 ada candlestick dominant. Okey, tak kisahlah di kawasan atas ataupun bawah. Okey, jika ada candlestick dominant yang dia buat breakout buy yang baru. Okey,
sekarang ni H1, H4 memang sudah ada setup. Okay, sudah ada setup yang terbaru, iaitu dominant yang breakout buy. Maka setup ni adalah setup valid. Okay, N15 ataupun H1 kita tunggu untuk confirmation re-entry sahaja. Okay, cuma jika dia buat dominant yang baru, kemudian ada breakout buy, maka ini adalah arah yang terbaru pada minggu hadapan, kita akan follow buy. Okay, dan jika dia buat, ataupun situasi yang kedua, jika dia buat dominant, zone dominant, okay, dan buat breakout sell, maka seller mengatakan dekat sini ada cubaan untuk seller masuk. Okay, jadi sell akan berlaku, kemungkinan akan berlaku retest, ataupun kemungkinan ini akan berlaku setup arah ataupun perjalanan yang baru. Okay, tetapi confirmation jika berlaku dominant sell, dia mesti mematikan dulu. Okay, jika sell tu kuat, setup sell tu adalah setup yang kuat, okay, contoh berlaku dominant sell, kemudian dia turun dan mematikan setup buy yang sebelum. Okay, dia turun, berlaku candle bear, okay, kemudian mematikan setup buy dekat sini, barulah seller semakin menguat ataupun confirmation dia dekat sini. Jadi key kita untuk pair GBP JPY untuk minggu hadapan 30 Mac hingga 3 April, kita akan gunakan time frame H4. Okay, dengan syarat dia mesti, kalau sell ini betul-betul valid ataupun kuat arah untuk sell, maka dia mesti mematikan dahulu setup buy yang sebelum. Okay, cuma pada arah awal ataupun untuk arah terbaru, jika buat dominant breakout sell, maka kemungkinan akan berlaku retest, dan arah hanya akan berlaku jika dia mematikan setup buy yang sebelum. Okay, cuba apa yang saya nampak pada minggu hadapan masih lagi valid untuk kita buy. Okay, rumusan dia untuk GBP JPY, okay, buy masih lagi valid kecuali dia buat candle bear. Okay, kemungkinan juga jika dia nak sell, okay, kemungkinan tidak ada dominant, tetapi berlaku candlestick bear yang mematikan dominant buy yang ini, maka dekat situ kemungkinan ada akan berlaku arah untuk sell, baru kita boleh intai sell. Okay, dan jika dia seterusnya dia buat lagi penurunan dan mematikan dominan yang lebih sebelum, dia turun dan mematikan dominan yang sebelum, maka dekat sini kekuatan sell ataupun seller semakin menguat. Okay, jika berlaku keadaan seperti ini. Tetapi jika tidak berlaku keadaan seperti ini, maka buy masih lagi valid. Okay, buy masih lagi valid. Dan ada juga kemungkinan dia akan buat retest dalam zone dominan ni. Kita akan tunggu dan lihat. Jika dia buat retest, okay, mematikan setup, maka sell akan ada satu kekuatan yang baru untuk, maksudnya sellers cuba menguat dekat sini. Okay, dan jika tidak ada setup buy, maksudnya setup buy tidak dimatikan ataupun terbentuknya dominan yang baru, okay, terbentuknya setup dominan yang baru dan buat breakout buy, maka buyer masih lagi mendominasi pasaran untuk pair GBP JPY. Okay, apa-apa pun kita gunakan key price, kita menggunakan key time frame kita pada time frame H4. Okay, untuk kita lihat arah yang lebih valid. So ada kita akan pilih berada di pihak yang paling tepat, sama ada berada di pihak buyer ataupun berada di pihak seller. Jadi kita akan gunakan formasi yang ada pada minggu hadapan, InsyaAllah jika ada rezeki. Okay, cuma rumusan apa yang saya dapat rumuskan, buy masih lagi valid untuk minggu hadapan. Sell hanya akan valid jika berlaku keadaan seperti tadi, itu dominan yang buat breakout sell. Okay, sekali lagi saya ceritakan, jika berlaku dominan yang breakout sell dan seterusnya mematikan setup dominan buy yang sebelum, maka seller akan menguat dekat sini. Okay, ingat entry pada lower time frame, iaitu time frame M5 ataupun N15, dan juga stop loss pada setup entry. Okay, dan TP kita adalah pada time frame H4 ataupun daily, itu pada zone ataupun SNR point
pada time frame H4 ataupun daily ataupun dalam zone dominant yang terdekat. Okey, itu saja untuk pair GBP/JPY. InsyaAllah semoga kita semua ada rezeki profit untuk minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum.